Assalamualaikum semua, welcome to Kero Series. Dalam video kali ni, Kero nak cerita pasal satu kisah pembunuhan yang sama macam filem yang bertajuk Orphan. Dalam filem tu menunjukkan seorang anak yatim membunuh satu family angkat dia selepas dia menetap satu rumah dengan mereka. Yes, kisah yang bakal Kero ceritakan kejap lagi memang lebih kurang sama, yang di mana anak angkat membunuh semua adik-beradik angkat dia yang lain. Pada 14 Disember 2021, iaitu pada tahun lepas, hashtag Justice for Maggot Siblings dengan secara tiba-tiba menjadi hashtag yang viral dekat Twitter tau. Tapi dekat negara Filipina lah guys, bukan dekat Malaysia. Benda ni jadi kecoh gila selepas dua orang adik-beradik, seorang kakak dan seorang lagi adik ditemui mati di rumah mereka, and dikatakan mereka ni dibunuh oleh 3 orang lelaki yang tak dikenali. So hashtag Justice for Maggot Siblings tu adalah untuk mendapatkan keadilan and untuk cuba menangkap 3 orang lelaki yang tak dikenali tu. So tak nak buang masa korang semua, jom kita start. Sebelum kita teruskan, video ni disponsor oleh Fizzy Juice guys. Fizzy Juice adalah sebuah company yang tak asing lagi dengan dunia vaping, yang di mana kita boleh nampak produk-produk yang dikeluarkan oleh Fizzy Juice ni dah masuk lebih daripada 56 buah negara guys. And dorang juga dah menang banyak award di banyak negara, antaranya Poland, China, France, Rusia dan juga United Kingdom. Owner kepada Fizzy Juice ni adalah orang Malaysia guys, yang di mana company ni dah start since 2013 lagi. And kalau korang nak tahu, sebelum Fizzy Juice ni masuk dekat Malaysia, produk Fizzy Juice memang famous dekat UK. Korang tahu tak kenapa diorang famous? Sebab dekat UK, Fizzy Juice Disposable adalah satu produk yang diiktiraf oleh MHRA yang membantu para perokok untuk stop merokok guys. Hasil kajian daripada Public Health of England, rokok elektronik adalah sekurang-kurangnya 95% lebih selamat daripada merokok. Jadi kepada korang yang masih tak boleh nak stop rokok tu, korang boleh try Fizzy Disposable. Untuk Fizzy Disposable ada dua jenis guys. Yang pertama 800 puff dan yang kedua pula adalah 3200 puff. Fizzy Disposable ada 25 jenis flavor and semuanya sedap-sedap guys. Antaranya strawberry sundae, grape sour apple, fizzy cola, bull energy, strawberry sour apple, guava, hazelnut coffee dan banyak lagi. Kalau korang nak dapatkan Fizzy Disposable ni, korang boleh cari dekat kedai yang berhampiran dengan korang, ataupun korang boleh direct pergi terus ke dorang punya website untuk membuat pembelian. Kero akan sertakan linknya dekat bawah ni guys. Jom kita sambung video. Kejadian ni berlaku dekat wilayah Cotabato di Filipina, and ianya berlaku di rumah mereka lah. Keluarga Maggot ni memang sangat dikenali dekat kawasan tempat tinggal dorang, sebab dorang ni antara family yang sangat baik dengan jiran tetangga tau. Si bapa bernama Cruz Maggot yang merupakan seorang guru di sekolah Mariano Untai Memorial, manakala si ibu pula bernama Lovella Orb Maggot yang merupakan pengetua dekat sekolah yang sama dengan si bapa tu tau. Maknanya dorang ni suami isteri ni bekerja dekat satu sekolah yang sama. So hasil perkahwinan dorang ni dikurniakan 2 orang anak, dan anak yang pertama adalah Crazel Gwyn, and lepas ni Carol akan sebut sebagai Gwyn. Pada masa kejadian berlaku, Gwyn berumur 18 tahun dan merupakan seorang kakak, anak yang sulung lah. Anak yang kedua merupakan seorang anak lelaki yang bernama Crizuli Louis, and lepas ni Carol akan sebut sebagai Louis. Louis ni berumur 16 tahun pada masa kejadian guys. Adik-beradik ni memang antara pelajar yang cemerlang dekat sekolah dorang, and dorang ni boleh dikatakan famous lah dekat sekolah dek, kerana dengan dorang punya personality yang baik. Diorang ni peramah, suka menolong orang, baik hati, ceria and banyak lagi lah. Lepas habis sekolah, Gwyn menyambung pelajarannya ke University of Southern Mindanao dan mengambil course Bachelor of Science in Nursing. Wow, susah nak sebut. And dalam pada masa yang sama juga, family Maggot ni, diorang ni menerima ahli keluarga yang baru, iaitu Janice Selbian, selepas Gwyn memujuk mak bapak dia untuk jadikan Janice ni sebagai anak angkat diorang. Cerita dia dekat sini, Gwyn dengan Janice ni merupakan kawan rapat masa diorang bersekolah tau. Masa diorang dekat sekolah. So disebabkan Janice ni bukan lahir dalam keluarga yang berkemampuan, jadi Gwyn ajak Janice untuk tinggal dengan keluarga dia. Sebenarnya Janice masa tu bukanlah anak yatim. Janice ada mak bapak, dan dia pun ada 3 orang adik-beradik yang lain. Cuma mak bapak kepada Janice tu, dia tak berkemampuan untuk memberikan kesenangan kepada Janice. So dekat sini kita dah jelas lah, Gwyn bawa Janice masuk dalam family dia untuk membantu Janice daripada segi pelajaran, yuran, makan, pakai, and sampaikan Louis, adik lelaki Gwyn tu, sampaikan si Louis tu tidur dekat ruang tamu semata-mata nak bagi Janice tidur dekat dalam bilik dia guys. Dia nak bagi keselesaan kepada Janice supaya Janice tak terlampau terasa asing sangat bila masuk dekat dalam family diorang tu. Actually family Maggot ni bukanlah orang kaya raya. Diorang ni family yang sederhana tapi bahagia.
Tambah pula Janice masuk dalam keluarga diorang, and diorang pun become a complete family yang sangat-sangat sempurna lah, kita boleh cakap. Pada pukul 2.58 petang, Mr. Maggot mendapat satu panggilan daripada seorang yang tak dikenali, and orang yang dekat dalam telefon tu suruh dia balik ke rumah dengan keadaan yang segera guys, sebab rumah dia telah diceroboh. Orang tu cakap macam gitu. Kau bayangkan je lah, bila ada orang call macam gitu, mesti menggelabah punya bapak dia tu. Gila kau, sebab dekat rumah dia masa tu ada Gwen, ada Louis, ada Jenny. Pada pukul 3.15 petang, dia pun sampailah dekat rumah diorang tu. Sampai je dekat situ, Mr. Maggot cuba untuk buka pintu depan rumah dia dulu, tapi tak boleh guys, pintu tu berkunci. And then bila tak boleh nak buka pintu depan, dia pun gerak ke belakang rumah, and dekat belakang rumah dia tu ada satu lagi pintu dapur lah, senang cakap. Masa tu dia jerit lah nama anak-anak dia semua, Gwen, Louis, Jenny, tapi tak ada seorang pun yang jawab masalahnya guys. Bila tak ada orang yang jawab, dia pun cubalah untuk buka pintu belakang tu, tapi tak boleh juga guys. So dia buat keputusan untuk tendang pintu dapur tu dengan menggunakan kaki, sebab dia tahu pintu bahagian dapur tu tak berapa nak kuat sangat. Jadi bila dia dah tendang, and pintu tu pun terbuka. Bila dah terbuka tu, alangkah terkejutnya dia guys. Alangkah terkejutnya dia. Sayu gila hati dia guys. Bila pintu tu terbuka je, dia terus nampak Gwen dah terbaring berlumuran dengan darah, and dia punya badan masa tu ditutupi dengan tuala guys. Mayat Gwen tu betul-betul dekat depan bilik dia, bilik Gwen. Lepas tu Mr. Maggot jalan masuk ke dalam lagi untuk mencari Louis pula. And bila dah sampai dekat ruang tamu, sayu lagi hati dia guys. Anak lelaki dia pula, Louis pula, terbaring dekat ruang tamu, dah tak bernyawa guys. Keadaan kedua-dua jasad dia masa tu memang sangat teruk tau. And satu badan penuh dengan darah. Bukan satu badan je, lantai penuh dengan darah guys. Carol ada tengok gambar dia, memang ngeri guys. And sekarang ni Mr. Maggot cari anak angkat dia pula, iaitu Janice. Mr. Maggot ni cuba untuk masuk dalam bilik Janice, tapi berkunci guys. Dia jerit, Janice, kau kat mana? Dalam keadaan yang cemas lah, sebab dia risau lah babe. And then tak lama lepas tu, tiba-tiba pintu bilik Janice terbuka guys. Bila Mr. Maggot tengok, nasib baik Janice. Dia risau, takut-takut perompak yang buka pintu tu, tapi bukan perompak, malah Janice yang keluar. Tapi bila Janice keluar daripada bilik dia, dia punya reaction masa tu dalam keadaan yang terkejut, and rambut dia basah time tu tau. Bila Mr. Maggot tanya dekat dia, kenapa rambut kau basah? Janice cakap dia baru je lepas mandi guys. Dia cakap macam ni, sorry ya, tadi Janice tengah mandi masa ayah panggil Janice tadi. Dia cakap macam gitu guys. So Janice pun ceritakanlah perkara apa yang berlaku, and lepas tu Mr. Maggot pun terus call polis. Bila polis sampai je dekat tempat kejadian, diorang pun jumpa beberapa barang bukti yang digunakan untuk attack kedua-dua mangsa. Barang yang pertama dijumpai adalah hammer guys. Barang kedua pula adalah kayu baseball. Barang yang ketiga pula adalah pisau. Bukan setakat tu je, polis ada menjumpai satu plastik yang berisi seluar dan juga seluar dalam yang dipenuhi dengan darah tau. Dan plastik tu dijumpai di dalam longkang di hadapan rumah Mr. Maggot. Pihak polis percaya yang suspek sempat tukar pakaian dia sebelum dia melarikan diri. Itu pasal polis jumpa seluar dekat dalam plastik tu guys. Kiranya suspek tu tukar seluar dia dulu, and then seluar yang ada darah tu dia masukkan dekat dalam plastik, and then dia lari. Lepas tu plastik tu dia pergi buang dekat dalam longkang. Masuk akal juga sebenarnya guys. Takkanlah suspek tu nak larikan diri dalam keadaan pakaian yang dipenuhi dengan darah. Nanti kalau orang lain nampak, apa pasal dia tu? Call polis, call polis. Lagi susah babe dia nak larikan diri. Tadi kan Kero cakap ada 3 senjata yang digunakan suspek. Yang pertama hammer, yang kedua kayu baseball, yang ketiga pisau. Kalau korang nak tahu, semua senjata tu adalah barang yang ada dekat dalam rumah tu. Bukannya suspek bawa daripada luar, dia bunuh, lepas tu dia tinggalkan barang tu. Tak guys, dia tak macam itu. Semua senjata tu berasal daripada rumah tu. Menurut daripada Mr. Maggot, dia bagi tahu dekat pihak polis, hammer tu dia simpan dekat bahagian yang berdekatan dengan mesin basuh tau. And hanya Gwen dengan Janice je tahu hammer tu simpan dekat situ. Kiranya Mr. Maggot ni dia pernah pesan dekat diorang 2 orang tu, kalau ada apa-apa jadi dekat rumah, pergi ambil hammer dekat tempat yang disuruhkan tu, and gunakan hammer tu sebagai alat untuk melindungi diri diorang. And benda tu dipesan kepada Gwen dan juga Janice sahaja. And then senjata yang kedua pula adalah kayu baseball. Kayu baseball tu adalah milik Louis yang disimpan di dalam bilik Janice. Sebab sebelum Janice tinggal dekat situ kan, bilik tu kan adalah biliknya si Louis. So kayu baseball
baseball tu ada dekat dalam bilik tu guys. And yang ketiga pula adalah pisau. Pisau tu diambil di dapur rumah tersebut. Semua tu ada dekat dalam satu rumah tu guys. Jadi guys, polis pun ambil keterangan daripada kedua-dua orang saksi tu, iaitu Mr. Maggot dan juga Janice. Untuk keterangan daripada Mr. Maggot tu tak perlulah Kero nak ceritakan lagi sebab kita dah tahu dah. Tadi Kero dah cerita dah. Jadi sekarang ni kita tengok apa keterangan daripada Janice pula guys. So keterangan daripada Janice macam gini guys. Pada masa kejadian, Janice dengan Gwen sedang berbual dekat dalam Gwen punya bilik tau. So masa diorang tengah sibuk berbual tu, tiba-tiba diorang terdengar suara Louis yang tengah menjerit di bahagian ruang tamu. Jadi bila diorang dengar macam itu, diorang pun terus keluar daripada bilik. And ada 3 orang lelaki yang tak dikenali tengah pukul Louis. Gwen yang risau dengan adik dia tu cubalah untuk datang ke sana untuk membantu si Louis tu guys. Tapi tak berjaya guys, malah Gwen pula yang kena pukul. So Janice masa tu yang berada dekat depan bilik Gwen terus lari masuk dekat dalam biliknya dia. Tadi kat depan bilik Gwen kan, lepas tu dia terus lari dekat dalam bilik dia. Dulu tu bilik Louis lah, lepas tu jadi bilik dia kan. Dia terus masuk dekat dalam bilik tu, and then dia cuba untuk sorokkan diri dia dekat dalam tu guys. Sampai situ je dia punya keterangan dia guys. And then dia sorok dalam tu, tiba-tiba bapak dia datang, and then orang semua dah tak ada dah. Berdasarkan daripada keterangan Janice, polis percaya bahawa kejadian ni bukan hanya dilakukan oleh seorang suspek. Mungkin 2 ataupun 3 orang yang melakukan cubaan untuk merompak ni guys. Mula-mula polis ingat ini adalah satu rompakan. Hasil siasatan mendapati kedua-dua mangsa dipukul dengan menggunakan hammer dan diorang mati akibat beberapa kesan tikaman pisau. Laporan autopsi tak ada menunjukkan sebarang serangan seksual ke atas tubuh mangsa, tapi walau macam mana sekalipun, pihak polis mula mendapati ada beberapa perkara yang mendatangkan kecurigaan terhadap satu-satunya mangsa yang terselamat, iaitu Janice. Janice bagi tahu dekat polis Louis yang kena serang dulu. Tapi masalahnya sekarang ni, hasil laporan forensik, bila diorang sampai dekat tempat kejadian, diorang mendapati darah Gwen yang dah kering dulu. And bila darah Gwen yang dah kering dulu, maksudnya dekat sini adalah Gwen adalah mangsa yang pertama dibunuh. Tadi Jenny cakap Louis dulu. Kat sini dah bercanggah dah babe dengan laporan. And ada lagi satu yang bercanggah dengan keterangan Janice ni guys. Macam mana Janice boleh sempat buat posting minta tolong dekat Facebook? Secara logiknya, kalau berada dalam keadaan yang cemas, kita akan call polis dulu, minta tolong dengan polis, bukan minta tolong dengan Facebook. Kalau kawan kau nampak kau punya posting tu pun, bukannya dia akan terus datang ke situ. Paling-paling mungkin kawan kau tu tengah kerja ke, kawan kau tu tengah main game ke, kawan kau tu tengah basuh baju ke. Tapi bila kau call polis, automatik polis akan datang secepat yang mungkin dekat tempat kejadian. So apa motif si Janice tu buat posting dekat Facebook sekarang ni? Selepas tu guys, yang menjadi tanda tanya lagi, macam mana Janice boleh terfikir nak mandi and tukar pakaian masa dia tengah sembunyi daripada perompak? Okey, kau bayangkan ada orang masuk dekat dalam rumah kau and then kau sorot dalam bilik. Lepas tu kau fikir masuk akal ke masa orang tu tengah rompak rumah kau boleh sempat pergi mandi, kau boleh sempat pergi tukar baju apa semua? Masuk akal ke? Ataupun sebenarnya dia ni mandi sebab dia nak basuh badan dia yang penuh dengan darah Queen ataupun darah kedua-dua mangsa. Mula-mula guys, polis ingatkan rumah diorang dirompak, tapi polis tolak dakwaan tersebut sebab tak ada satu pun barang yang hilang dekat dalam rumah tu. Tak ada satu pun yang hilang guys. Jadi disebabkan itu, dakwaan daripada rompakan bertukar kepada pembunuhan. Pada 16 Disember 2021, pihak polis telah mengesahkan Janice adalah suspek utama dalam kes ni. Berdasarkan pengakuan daripada Janice sendiri, mungkin dia dah kena ragging ke, dia dah kena torture mental ke, and daripada situ Janice mengaku dia yang melakukan pembunuhan ni kerana dia cemburu dengan apa yang dimiliki oleh Gwen dan juga Louis. Dia juga mengatakan dia menyimpan dendam terhadap mereka berdua tu di atas sebab yang dirahsiakan. Dia tak nak bagi tahu apa sebab dia berdendam dengan diorang tu guys. Sebagai seorang penjenayah di bawah umur, si Janice tu dia berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, and manakala seorang lagi suspek jenayah diyakini masih bebas lagi guys. Dengan itu, selepas 6 hari siasatan, pihak polis menganggap kes pembunuhan adik-beradik Maggot ni, Crizel Gwen dan juga Crizuli Louis, telah ditutup dengan pencarian suspek kedua yang masih lagi tengah berjalan guys. So guys, pucuk pangkal dia, ada orang yang bantu Janice untuk bunuh pasangan adik-beradik tu sebenarnya guys. And kalau korang nak tahu, Janice tu dah duduk dengan dorang lebih kurang 5 ke 6 bulan sebelum dorang dibunuh. And pada bulan yang pertama Janice duduk dekat situ, bulan pertama je Janice tu dah berani curi duit Mr. Maggot. Kantoi. Lepas dah kantoi tu, si Janice tu minta peluang kedua. Tapi bila family tu dah bagi peluang kedua, malah dibunuh lagi guys.
So guys, Khairul harap korang dapat faham lah. Jangan mudah percaya dengan kawan, even dia kawan baik pun. Korang rapat macam mana sekalipun, jangan mudah percaya, jangan mudah percaya dengan orang. Ya, Khairul tahu korang baik, Khairul tahu korang memang baik hati guys. Tapi kalau boleh, kalau korang nak baik pun berpada-padalah baiknya tu. Jangan sampai jadi macam gini guys. Sekian from Khairul Series. Assalamualaikum. See you on next video. Bye bye.